Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ahmad Ayub. Hai, nama saya Ahmad. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe di bawah ini dan tekan butang loceng on notification bell agar tidak terlepas dengan video yang akan saya upload pada setiap hari bila saya rajin lah. Okey. Okey. Video kali ini saya nak share satu info ataupun manfaat yang boleh kita amalkan untuk diri sendiri dan pada orang lain juga. Buat keluarga, buat ahli keluarga dan sanak saudara, rakan-rakan taulan sekalian yang sedang menonton video ini, juga buat diri ini. Hayatilah kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali ialah simpanlah rahsiamu berdua sahaja. Yang pertama kepada siapa? Kepada dirimu, dan yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia ini hanya untuk kita sendiri dan Allah sahaja yang tahu. Jangan pecahkan kepada orang lain. Yang kedua, jagalah di dunia ini dengan mencari dua keredaan, iaitu yang pertama redha ibumu dan yang kedua redha bapakmu. Okey. Yang ketiga, mohonlah bantuan ketika susah dengan dua hal. Apa yang pertama? Iaitu yang pertama sabar. Dan yang kedua solat. Bila kita sabar, insya-Allah kesusahan itu mudah untuk kita selesaikan. Dan yang kedua melalui solat. Okey. Yang keempat, jangan risau dua hal ini. Yang pertama iaitu rezeki. Rezeki insya-Allah Allah telah jamin ketika kita lahir ke dunia ini, rezeki itu Allah dah sediakan dalam banyak hal. Dan yang kedua jangan risau iaitu ajal kita. Dua benda ni jangan risau, rezeki dan ajal. Benda itu telah tertulis di Lauh Mahfuz lagi dan ia adalah qada dan qadar kita. Tugas kita hanya lalu sahaja. Teruskan sahaja melalui liku-liku yang telah disediakan. Kerana kedua-duanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, dua hal yang tak perlu diingati untuk selamanya. Apakah? Yang pertama, kebaikanmu terhadap orang lain. Yang kedua, kesalahan orang lain terhadapmu. Dua benda ni bila kita dah buat ataupun kita terkena, tak perlu kita ingat. Biar masa itu berlalu membawa benda ini pergi tanpa kita rasa risau, bersalah dan sebagainya. Lagi tak boleh lena tau kalau fikir benda-benda macam tu. Okey, yang keenam, dua hal yang jangan dilupakan untuk diingati selamanya. Hak ni kalau boleh jangan lupa, kena ingat selalu. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, alam akhirat. Dua benda ni kita perlu ingat selamanya. Nak kerja dunia pun boleh, tapi bila kita ingat dua benda ni, dunia akan melutut kat kita, merayu-rayu untuk ikut kita. Okey? Yang keenam, selalu dekatkan dirimu dengan empat orang ini. Yang pertama, ibumu. Yang kedua, ayahmu. Yang ketiga, saudara lelakimu. Dan yang keempat, saudara perempuanmu. Empat orang ini haruslah kita jaga penuh erat silaturahim. Allah dah janji bagi orang-orang yang mengeratkan silaturahim panjang umurnya. Itu adalah salah satu. Selebihnya boleh cari kat Google. Google pun ada. Boleh cari kat situ. Okey. Yang ke berapa dah? 7. Empat orang ini janganlah kamu kasar kepada mereka. Kalau boleh belai dengan lemah lembut, sopan santun, budi bahasa. Yang pertama iaitu yatim, orang yatim.
orang anak yatim piatu. Macam itulah. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, fakir. Dan orang yang keempat iaitu orang yang sakit. Bila kita menziarahi orang sakit, insya-Allah orang yang sakit itu pasti akan cepat sihat. Sebab kita membentuk ion kepada dalaman tubuh badan orang yang sakit tu, dan akan menyebabkan sel-sel dalam badan dia bertindak untuk menjadi cepat sihat, insya-Allah, dengan izin Allah. Dan seterusnya, 4 hal yang memperindahkan dirimu. Yang pertama, sabar. Yang kedua, tabah. Yang ketiga, tinggi ilmu. Dan yang keempat, dermawan. Dan seterusnya, 4 orang yang hendaknya kamu dekati. Yang pertama, orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang setia. Yang ketiga, orang yang dermawan. Dan yang keempat, orang yang jujur. Dan 4 orang yang hendak jangan kamu jadikan teman. Yang pertama, tukang bohong. Yang kedua, tukang curi ataupun memberi rasuah. Yang ketiga, tukang hasut. Dia suka hasut sungguh hak ni. Dan yang keempat, tukang ada domba. Ada domba ni lebih kurang macam batu api lah. Dia lagi nak bagi kita gaduh, tak mau bagi kita berbaik-berbaik. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun dia mulut dia kalau boleh tahan lah orang kata. Macam tu lah. Dan seterusnya, 4 orang ini jangan sampai kamu tahan kedermawaanmu terhadap mereka. Ada harta, jangan simpan ataupun jangan kedekut. Yang pertama, kepada isterimu, bagi. Kalau boleh bagi je. Yang penting dia happy. Yang kedua, anak-anakmu. Yang ketiga, keluargamu. Dan yang keempat, sahabatmu. Ingat, jangan salah sahabat dengan kawan. Kalau boleh kawan tu biarlah sekali kita cari yang sahabat dahulu. Sebab kadang-kadang ni kawan saja belum tentu dia sahabat. Kawan juga kadang-kadang bila dia susah dia cari kita. Tapi bila dia senang, batang hidung pun tak nampak. Okey, terlebih pula. 4 hal yang hendaknya kamu amalkan dengan menguranginya. Maksudnya, kalau boleh hari-hari kurangkan benda ni. Yang pertama, makan. Makan jangan berlebih. Sekadar untuk alas perut pun tak apa dah. Jangan makan terlampau kenyang. Maksudnya berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, tidur. Kalau boleh tidur, cukup untuk kita merehatkan tubuh badan saja. Jangan tidur melebih. Dah tidur dah cukup dah. Dia sambung lagi lena, mau tak gemuk. Maaflah kepada yang mengamalkan perkara-perkara ini, tolong kurangkan. Dan yang ketiga, malas. Kalau boleh jangan malas. Hari tu saya pun hampir-hampir nak malas juga ni, tapi cuba lawan lah. Alhamdulillah lah, disebabkan lelaki ada seorang perempuan di belakangnya, menjadi dia makin rajin. Okey, dan yang keempat, bicara berlebih-lebihan ataupun gosip. Amboi, kalau boleh gosip tu tak mau. Pantang jumpa je gosip. Tak mau hak tu, kalau boleh kurang. Lebih baik kita selawat ataupun zikir. InsyaAllah itu lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, 4 hal ini jangan kamu terputus untuk mengamalkannya. Apa dia? Yang pertama, solat. Kalau boleh, solat di awal waktu. Yang kedua, membaca Quran. Tak boleh semuka, 2 ayat pun boleh. Paling malas baca Al-Fatihah setiap hari. Tu pun boleh. Tu habis malas dah tu. Wah, lagi satu. Bukan setakat baca aja. Kita baru tengok Al-Quran pun dapat pahala tau. Dia macam orang yang dah kahwin. Tengok muka bini pun dapat pahala. Melalut lebih pula. Okey, dan yang ketiga, zikir. Kalau boleh zikirlah hari-hari. Setiap minit ataupun setiap saat zikir. Tak 5 kali, 1 kali pun okey, 3 kali pun okey dah. Tu paling malas tu. Habis minimum 33 zikir pun okey.
Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, La ilaha illallah ke, Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu ke. Yang tu pun boleh, tak ada masalah. Kalau selawat, lagi banyak pahala amalan yang malaikat berebut-rebut berlumba-lumba untuk mencatatkan amalan kita. Okey, dan yang terakhir, silaturahim. Yang ni saya sebut tadi ni, silaturahim. Kalau boleh silaturahim jangan putuskan. Bergaduh ke, tak jumpa lama ke, habis kuat pun kalau tak boleh jumpa, kontak. Tak boleh call, message. Hak tu pun kita dah menyatukan silaturahim. Lah ni media sosial senang je. Kita tegur sekali hai pun dah menyambung silaturahim. Pastikan orang yang kita kenal. Jangan hak baru tak kenal-kenal saja pick up tegur. Hak tu cari nahas. Sekejap lagi kena bertim kuali belakang pula. Okey. Terima kasih kepada yang dah menonton daripada awal video sehingga hujung video. Dan terima kasih sekali lagi. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.